Terima kasih. Baiklah, hujan lebat tanpa henti sejak Jumaat lalu mengakibatkan beberapa kampung di daerah Serian Sarawak dinaiki air. Setakat ini 3 buah kampung di daerah itu terjejas banjir. Dan untuk perkembangan lanjut, langsung kita bersama Vanessa Mering di studio berita RTM di Kuching. Silakan Vanessa. Terima kasih Nurlela, salam hormat dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Sarawak. Sebanyak 4 buah pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka setakat pukul 4 petang tadi. Menurut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kesemua PPS berkenaan menempatkan seramai 171 penduduk terjejas melibatkan daerah Serian dan Simunjan. 3 buah PPS di daerah Serian ialah Dewan Kampung Lintang Baru, Dewan Kampung Betung Kanowit dan Dewan Baru Kampung Rimba Padi yang melibatkan seramai 144 penduduk terjejas daripada 41 buah keluarga. Manakala di daerah Simunjan pula, seramai 27 penduduk terjejas daripada 7 buah keluarga ditempatkan di PPS Dewan Masyarakat Lubuk Buntin. Sementara itu, hujan lebat tanpa henti sejak Jumaat lalu mengakibatkan beberapa kampung di daerah Serian dinaiki air. Setakat pukul 12.30 hari, sebanyak 3 buah kampung di daerah tersebut telah terjejas ekoran banjir setinggi 0.6 hingga 0.9 meter. Tinjauan kru RTM mendapati banjir yang berlaku di Kampung Rimba Padi, Jalan Kuching Serian telah menjejaskan 15 buah keluarga terdiri daripada 28 orang yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Baru Kampung Rimba Padi sejak pukul 10.30 pagi tadi. Menurut Ketua Kampung Rimba Padi, Yulis Perry, air mula naik pada pukul 3 pagi. Bukan saja disebabkan faktor air pasang serta hujan berterusan, malah keadaan sistem perparitan yang kurang baik menyebabkan air sungai berdekatan melimpah ke kawasan perumahan. Dengan cepatnya naik bila berpandu pada keadaan cuaca juga. Cuaca waktu hujan kuat, tambah pun waktu air meningkat, air pasang besar lah. Tapi pada tadi kalau saluran ya dibuka, mungkinnya sih jadi macam itulah. Justru beliau berharap pihak berkuasa akan memproses permohonan beliau untuk menaik taraf aliran sungai di kampung tersebut. Sementara itu, tinjauan di PPS Dewan Kampung Lintang Baru yang mula dibuka pukul 8 malam tadi telah menempatkan seramai 84 penduduk terjejas daripada 20 buah keluarga setakat pukul 12.30 hari. Manakala Pegawai Unit Komunikasi Korporat dan Dokumentasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APN Sarawak, Lieutenant Muhammad Nur Amit ketika dihubungi pemberita memberitahu keadaan banjir setakat ini adalah terkawal, namun pemantauan akan terus dilakukan dari semasa ke semasa. Ratusan penduduk di Sibu Jaya tampil menjalani ujian saringan COVID-19 yang diadakan secara besar-besaran di Sibu Jaya bermula pukul 9 pagi tadi. Menurut penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu, Muhammad Nur Akmal Bakawi, seramai 35 petugas ditempatkan di pusat saringan yang dibuka berdekatan dengan Pasar Tamu Sibu Jaya. Jelasnya, pihaknya menyasarkan seramai 2,000 penduduk hadir bagi menjalani ujian calitan COVID-19 di pusat saringan berkenaan. Kalau macam jadual tugas kami start pukul 9 sampai pukul 1. Jadi kalau masih ramai yang belum berbaris, masih berbaris, jadi kami akan extend sampai petang lah. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui juga menyambut baik saringan besar-besaran di Sibu Jaya yang dianggap satu tindakan tepat untuk membendung penularan COVID-19 di kawasan tersebut. Bagi operasi self-swab test ni memang patutlah untuk semua untuk masyarakat di kawasan Sibu Jaya untuk mengelakkan yang ada yang terkena yang tidak dijangkiti lah.
Baguslah dia orang buat swab test pada masa inilah. Bagi saya dia baiklah kalau buat macam ni supaya kita dapat kesan dan cegah lebih awal lah pesakit-pesakit COVID ni. Saya kerja dekat Kopitiam. Sebab banyak macam bercampur dengan orang. Jadi saya pergi datang sini lah. Kerja tapi kami ikut sukarelawan jaga orang kebang di rumah Seri Kenangan. Demi keselamatan kita pun takut kita kena dengan kawan-kawan berjangkit ke. Saringan besar-besaran itu dibuat selepas kes positif di Sibujaya mencatatkan peningkatan sejak seminggu lepas. Seramai 338 individu dari 2 buah kampung di Merapuk Lawas telah menjalani ujian calitan COVID-19 semalam. Daripada jumlah itu, 183 individu merupakan penduduk dari kampung Masjid Baru, manakala selebihnya dari kampung Bukit Puan, Ulu Merapuk. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi memberitahu ujian dijalankan secara serentak pukul 9 pagi sehingga 2 petang di 2 lokasi berasingan. Jelasnya bagi penduduk di Kampung Masjid Baru, ujian calitan COVID-19 dijalankan di Dewan Serbaguna, Kampung Merapuk Laut. Manakala penduduk di Kampung Bukit Puan diadakan di Dewan Serbaguna, Zon Ulu Merapuk. Dalam perkembangan sama, Insinyur Ahmad Deni berkata, langkah ini dibuat untuk menentukan penduduk di kedua-dua kawasan itu bebas daripada jangkitan COVID-19 dan di daerah lawas secara keseluruhannya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang. Tidak seperti kebiasaan, hujung minggu di Bandar Betong semasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika ini amat lengang. Tinjauan RTM mendapati tidak ramai masyarakat tempatan yang keluar membeli belah. Tamu Betong yang sering menjadi tumpuan orang ramai juga masih ditutup susulan salah seorang penjaja didapati positif COVID-19 minggu lepas. Menurut Setiausaha Majlis Daerah Betong, Charlie Keling, pasar Tamu Betong telah ditutup sejak seminggu lalu untuk tujuan sanitasi. Ia akan kembali beroperasi pada lusa dan kira-kira 150 penjaja tempatan boleh berniaga seperti biasa. Tinjauan kami juga mendapati banyak gerai makanan dan minuman yang tidak beroperasi. Keadaan yang agak luar biasa berbanding sebelum ini kerana gerai makanan di Bandar Betong akan sentiasa penuh sesak setiap kali hujung minggu. Tak ada kita arah dia orang tutup, tapi nampaknya dia orang macam ada rasa takutlah kalau banding dengan last year. Ya, Mika tutup sendiri. Itu satu saya lihat adalah satu petanda yang baiklah. Charlie yang ditemui RTM di Bandar Betong memberitahu pemantauan pihaknya di tempat lain seperti di kawasan Spau, Debak dan Pusak juga mendapati keseluruhannya peniaga memberi kerjasama dalam mematuhi prosedur operasi standard. Namun terdapat segelintir pelanggan atau orang awam yang bersikap sambil lewa dengan tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Beliau berharap orang ramai akan lebih bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan orang sekeliling. Setiap kali menjelang perayaan, replika kucing yang terletak di Jalan Padungan Kuching akan bertukar wajah apabila ia dipakai dengan pakaian yang berbeza mengikut sesuatu perayaan. Terbaru, replika ini dipakaikan dengan kostum tradisional masyarakat Cina menjelang sambutan baru Cina yang disambut pada 12 Februari nanti. Replika kucing yang menjadi ikon Bandaraya Kuching Selatan ini sentiasa menjadi perhatian orang ramai disebabkan ia terletak di tengah-tengah kesibukan kota. Namun berlainan kali ini, replika kucing ini turut dipakai dengan pelitup separuh muka yang secara simboliknya mengingatkan masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Han bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng dilaporkan dalam akhbar tempatan baru-baru ini menyempurnakan pemakaian kostum tersebut.
Datuk Seri Dr. Sim dalam laporan akhbar tempatan berkenaan mengingatkan masyarakat Cina yang bakal menyambut perayaan Tahun Baharu Cina untuk lebih bertanggungjawab dan terus mematuhi norma baharu dan SOP yang hanya membenarkan ia diraikan sehari iaitu pada hari pertama sambutan sahaja. Beliau turut menggesa rakyat Sarawak supaya terus memakai pelitup separuh muka, elak tempat yang sesak dan sentiasa mencuci tangan dengan air atau sanitasi tangan selain mengamalkan penjarakan fizikal. Sementara itu, Presiden Persatuan Kebudayaan Cina Sarawak, Datuk Wong Tiong Hock memberitahu sambutan Tahun Baharu Cina kali ini tampak berbeza ekoran pandemik COVID-19 dan ia memaksa setiap individu untuk lebih berwaspada. Beliau dalam pada itu meminta kaum Cina yang meraikan sambutan tersebut perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam mengawal virus tersebut dengan mematuhi SOP yang ketat ketika sambutan. I hope everybody will safe at home, follow whatever our PM and our Chief Minister announced SOP, and then ini tahun ada susah sikit. So susah ada susah punya jalan. Boleh whatever we can follow because we need to everybody we must work together support our government. Seramai 7 individu melibatkan 6 lelaki dan seorang perempuan ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam satu operasi cegah yang diadakan di Kuching malam tadi. Menurut siaran media AADK Sarawak, individu yang ditahan berumur lingkungan 20 hingga 40-an. Tangkapan dilakukan di sekitar Petrajaya, Padawan dan Kuching selain Tabuan dalam operasi melibatkan 14 anggota dan pegawai AADK. Kesemua individu yang ditahan didapati positif dadah jenis sabu. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983. AADK dalam kenyataan sama turut menasihati orang ramai supaya tidak terlibat dengan sebarang aktiviti dadah. Dalam pada itu, AADK menyarankan individu yang berhasrat untuk menyertai program rawatan dan pemulihan dadah boleh tampil ke pejabat AADK atau hubungi talian yang tertera. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Lela. Silakan. Baik Vanessa, terima kasih. Baiklah saudara, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran